Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Pada malam ni kita masuk malam dan juga hari yang ke-12 Sya'ban 1434 Hijriah. Kalau tengok kalender, Sya'ban sampai 30 sampai 30. Panjanglah nampaknya. Tapi semua bergantung kepada anak bulan. Kalau cuaca macam ni, nampak gaya ni tak nampak anak bulan. Jerebu. Ala kulli hal, kita bersyukur kehadirat Allah kerana kelebihan orang yang datang untuk mendirikan salat maghrib yang disebutkan dalam surah Hud ayat 114. Dan dirikanlah semayang di waktu penghujung siang dan juga di awal malam. Maksud ayat tersebut iaitu solat subuh dan juga di awal pagi, dan juga di penghujung siang, iaitu solat maghrib. Di penghujung siang sebelum masuknya Isyak, iaitu solat maghrib. Ada beberapa tafsiran ulama tentang solat-solat tersebut. Walau bagaimanapun, mereka menjelaskan bahawa semayang-semayang fardu yang dilakukan oleh seseorang itu kesemuanya menghapuskan dosa yang telah dilakukan oleh seseorang, dan juga setiap kebaikan yang mereka lakukan Allah akan membalas walaupun sebesar biji sawi ataupun sebesar zarah. Namun begitu, tidak sama di dalam kepayahan seseorang itu untuk hadir ke surau ataupun ke masjid untuk beribadat kepada Allah. Orang yang jalan kaki, pahalanya tidak sama dengan orang yang naik basikal. Orang yang naik basikal, pahalanya tidak sama dengan orang yang naik motor. Yang naik motor tidak sama pahalanya dengan yang naik kereta. Yang naik kereta tidak sama dengan yang memandu sendiri ataupun dia ada pemandu. Yang ada ke yang datang surau naik kapal terbang? Tak payahlah sampai macam tu. Jadi perbezaan itu tidak sama juga orang yang sembahyang di surau yang tak ada aircon dengan orang yang sembahyang surau ada aircon. Allah tidak akan menyia-nyiakan kepayahan seseorang itu dalam melaksanakan ibadat. Dalam erti kata, kepayahan, kesusahan itu tidak sama. Besok kita nak puasa pun begitu. Puasa orang yang bekerja tak sama dengan puasa orang yang pencen. Tak sama. Orang yang pencen dah duduk. Orang yang pencen pula tak sama dengan orang yang pencen macam mana lah. Tengok jenis-jenis dia lah. Ada juga pencen tapi dia buat kerja lain lagi. Orang yang pencen, puasanya tidak sama dengan orang yang pencen tapi puasa tolong isteri masak kat dapur. Ada orang pencen dia duduk tunggu. Tapi dia tolong pergi beli wadah berbuka. Orang yang sembahyang tarawih 8 rakaat tapi tidak sama pahalanya kalau seseorang itu dia khusyuk, seorang lagi tidak khusyuk. Ini semua perbezaan walaupun bilangannya nampak sama, bilangan sama, imam yang sama, masjid yang sama, tetapi tidak sama nilainya. Dalam arti kata, bila mana seseorang itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, di samping seseorang itu hanya mengerjakan mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan sahaja. Ini penting kita renung, sebab kita solat hari-hari, kemudian lepas ni kita nak masuk bulan Ramadan. Mungkin Ramadan yang terakhir, sempat ke tak sempat, Wallahu a'lam. Malam dah niat dah nak puasa, dah tarawih dah, dah sahur dah, belum azan subuh ingat tidur sekejap lah, tiap-tiap tak bangun dah, jalan tak sempat nak puasa. Tapi dah masuk Ramadan. Macam orang cerita, ada orang pergi umrah, bagus dah, dah betul dah, dah dapat, dah tawaf dah. Kemudian dia dah sa'i Safa Marwah. Tiba dia nak tahallul, nak gunting, tiba-tiba gebah. Tak sempurna lagi dah, tak sempurna lagi dia punya umrah, tetapi Allah telah lebih awal memanggil dia. Jadi kita harapkan
kita dapat bertemu dengan Ramadan dan kita isi Ramadan ini dengan sebetul-betulnya lah. Jadi sebelum kita masuk Ramadan, kita persiapkan dulu dengan solat kita, mana bacaan kita yang kita rasa tak berapa betul, kita semak-semak, tengok balik Al-Quran. Kalau malas bukan malas lah. Kalau rajin, pergi buka lagi kaset, dengar ngaji. Dan kemudian yang penting, kita kena melalui bagaimana kita nak mendapatkan benar-benar puasa yang berkesan dan yang berkualiti. Baik, pada malam ini, setelah kita berbicara tentang kedudukan makmum dan imam, iaitu solat seorang makmum bersama imam. Kemudian yang kedua, solat dua orang atau lebih bersama imam. Kemudian yang ketiga, solat di samping imam jika tidak mendapatkan tempat di masjid, boleh duduk sebelah kanan imam apabila saf-saf telah penuh. Dan pada malam ini yang keempat, iaitu solat seorang wanita bersama imam. Solat seorang wanita bersama imam, maksudnya kalau dia semayang dengan suami, dengan anak dia, ataupun dia bermusafir, kemudian dia singgah solat berjemaah berdua dengan suami dia. Tapi bukan dengan power dia naik motor. Mula-mula dia jemaah atas motor dulu, ataupun dalam kereta, kemudian singgah semayang tu. Ada juga orang macam ni. Mula-mula dia pergi masjid Selat dulu, lepas tu dia pulang, dia pergi pantai Kelembang. Dia main pantai je. Dia main lain pantai. Dia kata ini air, kita lain pantai. Jika seorang wanita solat bersama imam, hendaklah dia berdiri di belakang saf kaum laki-laki. Mesti berdiri di belakang laki-laki. Perempuan, dia tidak boleh berdiri sebelah kiri, ataupun belakang sebelah kiri. Dia mesti belakang di tengah-tengah, bahagian belakang di tengah-tengah. Sekiranya tidak ada wanita yang lain, dia tetap berdiri di belakang laki-laki. Jadi kaum wanita, dia ada special sikit daripada orang laki-laki, iaitu walaupun dia berdiri seorang, maka itu telah dikira sebagai satu saf. Walaupun dia seorang, orang laki-laki kalau dia seorang, dia kena berdiri sebelah kanan imam. Kalau dia datang berdua, maka dua-dua taklah berdiri di belakang. Tak boleh seorang depan, seorang belakang, mesti di sebelah kanan. Tapi wanita, kalau seorang laki-laki di depan, dia berdiri di belakang, maka walaupun dia seorang, dia telah dikira sebagai satu saf. Satu saf. Hadisnya yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kalau kita baca, Ummu Salamah ni isteri Nabi yang paling terakhir wafat, iaitu pada tahun yang ke-62 Hijrah. Nabi kahwin dia lewat setelah dia berhijrah ke Madinah. Kemudian berlakunya kematian Abu Salamah, kemudian Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Bila Nabi sebelum kahwin dengan Ummu Salamah, dah war-war Nabi nak kahwin dengan Ummu Salamah, maka kata Aisyah, waktu tu datang cemburu yang teramat sangat. Dulu dah lama dah cemburu tentang Khadijah, kemudian hilanglah. Bila Nabi nak kahwin Ummu Salamah, datang balik. Ghirah, disebut ghirah, cemburu. Sebab apa? Orang bagi tahu pada Aisyah bahawa Ummu Salamah ni cantik, sangat cantik. Disebut dalam hadis tu, sangat cantik. Kemudian kata Aisyah, bila Nabi kahwin dengan Ummu Salamah, rupa-rupanya lagi cantik daripada sangkaan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada lelaki-lelaki yang nak kahwin lain, kita kena jaga-jaga. Kadang-kadang dia terbelah kita, tak cantik, awak lagi cantik. Dia cakap dia tu. Sekali je dah kahwin, peras kauging kita tu buat. Dia kata tak cantik mula-mula. Tak adalah kedut dah kita tu daripada awak. Walaupun lagi muda, tapi awak tetap jelita macam Datuk Sarimah. Datuk umur 71 pun satu kedut tak ada. Dia kata cantik. Bagus. Jadi kata Aisyah, rupa-rupanya lagi sekali ganda cantiknya Ummu Salamah daripada sangkaan dia. Bayangkan tuan-tuan macam mana perasaan cemburu. Aisyah
kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, jika Rasulullah SAW mengucapkan salam, maka para wanita pun bangkit selesai mengucapkan salamnya. Setelah baginda mengucapkan salam, punya orang wanita di zaman Nabi ni sembahyang dengan Nabi, tapi lepas Nabi bagi salam, mereka tak tunggu berzikir, mereka bangun dulu, tinggalkan Nabi dan juga jamaah para sahabat yang berada di depan. Bukan kata kaum wanita zaman Nabi tak ada yang keluar tak sembahyang, tak ada. Ada keluar sembahyang. Hal ini disyariatkan kalau setelah mendapat izin suami, ada mahram, maka dia boleh mendatangi masjid. Dan dalam hadis sebelum ini pun kita dah sebut, Nabi larang daripada melarang wanita-wanita untuk hadir ke masjid nak solat, kemudian nak menuntut ilmu dan sebagainya, maka tidak dihalang, boleh dibenarkan pergi ke masjid. Tapi jangan bagi syarat. Awak kalau pergi masjid, nampak mata je. Muka tak boleh nampak. Jadi isteri dia kata, awak ingat saya ni keturunan Taliban ke? Taliban betul lah, tutup semua. Syiah pun tak tahu. Syiah pula. Isu Syiah pun jadi isu balik sekarang ni. Jadi kalau kita baca akhbar, di Melaka pun dah mula datang balik dah. Dia macam nyamuk lah, macam lalat. Halo, sekejap lagi kan datang balik. Jerebu-jerebu ni lalat benar kan, lalat pun pening. Katakan hilang jerebu, dia datang balik. Syiah ni beginilah keadaannya. Kita baca di Syria, asalnya minoriti, tapi bila dia dapat kuasai tentera, akhirnya orang Sunni jadi mangsa. Sehingga kan pelarian Palestin yang datang pun habis kena bunuh semua. Kerana semuanya bermazhab Sunni, berpahaman Sunni. Habis semuanya dibunuh oleh Al-Assad. Kata Ummu Salamah, jika Rasulullah SAW mengucapkan salam, para wanita bangkit setelah beliau mengucapkan salamnya sebelum Nabi memandang ke belakang. Nabi yang disebutkan dalam hadis-hadis, apabila Nabi setelah memberi salam ke kanan dan ke kiri, kemudian Nabi mengucapkan istighfar 3 kali, dan kemudian Nabi membaca as-salam, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru Nabi berpusing ke arah para sahabat. Jadi sementara Nabi setelah memberi salam, maka wanita pun memberi salam dan mereka pun bangkit meninggalkan Nabi dan juga para jemaah, dan tidak bersama-sama untuk duduk berzikir. Jadi kalau ada orang perempuan, dia nak duduk zikir, dalam keadaan sekarang ni ada takut, tak apa. Jangan dia zikir lagi kuat daripada orang lelaki. Orang lelaki subhanallah, subhanallah, lagi kuat pula. Itu juga bila kita baca Yasin, baca Yasin ramai-ramai, dia dibaca serentak, jangan lebih kuat suaranya daripada orang lelaki pula. Kalau suara sedap tak apa juga. Kalau suara tak sedap lagi jadi tenang. Jadi sebaiknya jangan dia angkat suara. Kendalkan suara, baca je pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Sementara Rasulullah SAW tetap diam di tempatnya sebelum beliau berdiri. Kami berpendapat hal itu beliau lakukan agar kaum wanita bergerak terlebih dahulu sebelum bersama-sama dengan kaum lelaki. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Satu lagi hadis yang jelas mengenai tentang kedudukan wanita yang safnya berada di belakang imam yang laki-laki, yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku salat bersama seorang anak yatim di belakang Nabi SAW, dan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami. Nabi, imam, Anas belakang dengan seorang anak yatim, kemudian di belakang adalah Ummu Sulaim, iaitu ibu kepada Anas bin Malik. Begitu susunan saf bagi wanita yang seorang salat di hadapan imam laki-laki. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita dah baca dah sebelum ni. Imam Bukhari dia letakkan hadis ni dalam babul mar'atu wahdaha takunu saffan. Wanita yang menjadi makmum seorang diri
boleh dianggap sebagai satu shaf. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Ishaq an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaim khalfana. Bila kita baca dalam Sahih Muslim bab fadilat para sahabat, fadail as-sahabah, fadilat para sahabat, maka Ummu Sulaim, ibu kepada Sayyidina Anas ni, dia masuk salah seorang wanita yang ada fadilat. Ada hadis dia dalam Sahih Muslim, ada dua. Pertama, Nabi sebut Nabi tidak pernah masuk ke rumah wanita-wanita lain, melainkan Nabi masuk ke rumah isterinya dan juga ke rumah Ummu Sulaim. Wanita lain Nabi tak pernah masuk. Tak pernah masuk duduk makan kenduri pun tak ada, kecuali rumah Ummu Sulaim. Tunjukkan Ummu Sulaim ini mahram kepada Nabi SAW, iaitu Ummu Sulaim ini pangkat ibu saudara kepada Rasulullah SAW sebelah ibunya. Jadi Ummu Sulaim ini dia mahram kepada Nabi, maka Nabi masuk ke rumah dia. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, satu malam Nabi mimpi dan Nabi mendengar bunyi suara Ummu Sulaim di dalam syurga. Nabi dengar bunyi suara Ummu Sulaim di dalam syurga. Jadi mimpi Nabi itu mimpi yang benar, seperti mana Nabi mimpi Bilal bin Rabah yang Nabi dengar bunyi telapak kasutnya, bunyi telapak kasut. Jadi Nabi dengar Ummu Sulaim, suaranya dan juga bunyi kakinya, bunyi tapak kaki dia berjalan. Itu juga satu berita gembira yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis tadi, iaitu Nabi bermimpi Ummu Sulaim telah dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Dulu kisah ni kita telah sebut, lalu hadis ni nak dekat bulan Ramadan kita sebutlah, iaitu kelebihan kurma, makan kurma. Kurma siapa? Kurma Anas bin Malik. Tapi kurma ni dah tak ada lagi lah, sebab Anas bin Malik dah wafat dan kurma ni pun dah tak ada dah. Yang ada orang kata kurma Nabi. Sebenarnya kurma jenis yang Nabi bukan kurma Nabi, sebab kurma Nabi dah makan, habis dah lah, dah tak ada dah. Dia kata kurma Nabi, bukan kurma Nabi, kurma jenis Nabi makan. Tapi kurma Anas bin Malik tak ada dah. Jadi Nabi datang, masuk ke rumah Anas bin Malik, dijamu oleh Ummu Sulaim, maka Nabi pun makan dan Nabi keluar. Lalu Ummu Sulaim tahan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kau datang bawa berkat, aku keluar juga membawa berkat, tolong doakan Anas bin Malik menjadi orang kaya. Dia minta Nabi doakan Anas bin Malik jadi orang kaya. Nabi pun masuk ke rumah Ummu Sulaim. Kemudian Nabi minta, dan Nabi itu minta sujud di mana ke arah kiblat. Dan Nabi berdoa, Nabi sembahyang 2 rakaat dan Nabi berdoa, Allahumma aksir malahu wa walada, wasi' lahu fi dari, wa barik lahu fi ma a'taita, wa atil hayatahu ala ta'atik, wa ahsin amalahu wa ghafir lahu. Nabi doa. Doa ni banyak ada dalam Al-Bukhari, Muslim dan juga beberapa riwayat yang lain. Digabungkanlah. Kata Nabi, ya Allah, kau perbanyakkanlah harta dan anak-anaknya. Banyakkan harta dan anak-anaknya. Maka Anas bin Malik, dia ada anak dan cucu-cucu yang jumlahnya 120 orang. Allah maghfir malahu wa walada. Perbanyakkan harta dan anak-anaknya. Kemudian hartanya menjadi banyak kerana apa? Kerana dia memiliki kebun. Kebun di Madinah itu, di mana kebunnya menjadi subur, kebun kurmanya itu menjadi subur. Apabila tiba musim kemarau, semua kebun-kebun yang lain itu tidak diturunkan hujan oleh Allah, tapi kebun kepada Anas bin Malik ini hujan turun. Kebun dia. Kebun orang lain pun tak turun naik hujan, dan musim kemarau, mana turun hujan. Jadi kebun dia jadi subur. Bila kebun dia jadi subur, maka kurma dia menjadi subur. Dan bila buah yang keluar itu besarnya 2 kali ganda daripada keadaan kurma biasa. Kalau kita makan kurma, Madinah tu yang paling besar, kurma besar mana? Tuan-tuan yang pergi pasar Madinah, tengok. Selalu yang orang bagi kita ajwa tu kecil.
Ada lagi yang jenis besar, kurma Madinah itu, besar. Jadi kurma Anas bin Malik 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda daripada kurma tersebut. Besar. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kurmanya mengeluarkan bau misk, iaitu bau kasturi. Kurma bau kasturi, bukan kurma bau kurma. Kurma bau kasturi, wangi. Maka dia jadi rebutan, maka jual lebih untung daripada peniaga-peniaga yang lain, kerana itu dia jadi kaya. Umurnya panjang, seperti mana yang didoakan oleh Nabi. Ingat dari cerita dulu lah, tapi tak ingat wallahu alam. Bila Anas bin Malik masih hidup, sampai semua sahabat Nabi telah meninggal dunia, maka orang pun datanglah seorang daripada tabi'in yang melihat Anas bin Malik telah tua pada waktu itu. Maka Anas bin Malik melihat ke arah langit, lalu dia kata, oh, dah masuk puasa dah masuk Ramadan. Orang tengok tak ada apa tu. Rupanya bulu matanya yang terlampau panjang melengkung, sehingga dia perasan bahawa dia telah melihat bulan. Anas bin Malik, umurnya panjang dan juga diberikan keberkatan Allah pada usia dia dan juga kepada anak-anak serta hartanya. Maka kata Anas bin Malik, aku dan seorang anak yatim solat bersama-sama di rumah kami di belakang Nabi SAW, sedangkan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami. Dalam hadis ni dia tak bagi tahu sembahyang apa. Tak bagi tahu sembahyang apa, sembahyang fardu ke, sembahyang sunat, tak dia beritahu. Iaitu Imam Al-Bukhari kata bahawa wanita yang menjadi makmum seorang diri dianggap sebagai suatu sah, iaitu tentang hukum sah. Ada yang mengatakan tidak dikira sah, tetapi hadis ini telah jelas, kerana dia kata minimum bagi suatu sah itu tidak kira laki-laki atau perempuan, jumlahnya mesti 2 orang. Tetapi hal ini telah terbantah dengan hadis ini yang menunjukkan bahawa wanita kalau dia sembahyang seorang diri, maka itu telah dikira sah. Kemudian dalam riwayat yang lain ada disebutkan bahawa Anas bin Malik, dia kata sallaitu ana wa Sulaim, bukan wa yatim, wa Sulaim, aku dan Sulaim melaksanakan solat. Iaitu Sulaim ini kalau kita tengokkan ibunya tadi nama Ummu Sulaim. Jadi Sulaim ini adalah budak yang juga adik kepada Anas bin Malik, dan dia juga adalah seorang yang yatim kerana Anas bin Malik telah kehilangan bapanya. Jadi beberapa riwayat itu telah disebutkan, dan perkataan Anas bin Malik, fasafaftu ana wal yatim wara'a, lalu aku dan seorang anak yatim bersaf di belakang Nabi SAW, menjadi dalil bahawa petunjuk yang sunnah bagi 2 orang makmum adalah mengambil saf di belakang imam. Berbeza dengan pendapat ulama-ulama Kufah. Kufah ni di mana tuan-tuan? Kufah ni di Iraq. Kufah, di Kufah. Mereka mengatakan bahawa kalau 2 orang laki-laki yang semayang di samping imam, hendaklah mereka itu berdiri di kanan dan di kiri. Kalau ini juga kita telah sebut, iaitu pendapat yang dikemukakan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahawa Ibnu Mas'ud salat, lalu dia meletakkan Al-Qamah sebelah kanan dan Al-Aswad di sebelah kiri. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dia sahabat. Adapun Al-Qamah, ni Al-Qamah yang bukan kita selalu dengar cerita dalam khutbah. Banyak orang cerita ni pasal Al-Qamah yang apa ni, yang derhaka pada ibu dia. Bukan, yang itu Al-Qamah tu sahabat. Ini Al-Qamah ni ialah tabi'in, seorang tabi'in, iaitu Al-Qamah dan juga Al-Aswad yang menjadi murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Tetapi dalam senarai susunan para ulama mengenai tentang siapakah di kalangan tabi'in yang paling utama, sahabat, dan tentulah yang nombor 1 Abu Bakar, kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan berikut sampailah sahabat yang terakhir. Kemudian tabi'in, generasi yang kedua yang Nabi sebut sebagai generasi yang terbaik selepas zaman sahabat yang hidup sama dengan Nabi. Kemudian tabi'in. Siapa dia tabi'in yang terbaik di kalangan susunan yang dibuat oleh para ulama? Maka mereka meletakkan, kalau Imam Sayuti dalam Tabaqat itu, dia letak yang nombor 1 sekali, dia kata tabi'in yang paling utama iaitu
Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib yang disebutkan sebagai faqihul fuqaha. Oh, zaman ni kita tak jumpa lagi ada orang bagi gelaran pada seseorang faqihul fuqaha seperti mana yang mereka berikan gelaran kepada Sa'id ibnul Musayyib yang juga merupakan menantu dan juga murid kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa'id ibn Musayyib yang selalu tuan guru kita di Masjid Al-Azim, Datuk Haji Abdul Rahim sebutkan, Sa'id ibn Musayyib ini apabila dia duduk di Madinah selama 40 tahun, dia tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. 40 tahun, bukan 40 kali, bukan 40 hari, bukan 40 bulan, 40 tahun. Dan setiap kali dia datang ke masjid Nabi itu untuk menunaikan solat jemaah, pertama tak pernah tinggal solat berjemaah 40 tahun. Yang kedua, setiap kali dia mendatangi solat berjemaah, dia telah berada di dalam masjid sebelum azan dikumandangkan. Allah, itu lambat sah akhir sekali. Masuklah ustaznya cakap, lambat datang, pengurusan masa out. Macam mana nak lawan kan? Tabi'in yang begini. Dan dia tidak pernah semayang melihat kaki orang kecuali dia lihat kaki imam. Kerana dia semayang di saf yang depan, tak pernah dia semayang belakang. Kita tidak on off. Kejap depan, kejap belakang, kejap depan, kejap belakang. Allah. Sebab itu mereka ni jadi generasi yang terbaik. Tak ada orang lah nak buat contoh zaman ni. Boleh semayang awal, boleh masuk ke masjid kan. Mungkin ada, kita tak jumpa, wallahu'alam. Sa'id ibn Musayyib. Jadi dalam susunan tabaqat para tabi'in ini juga, maka Al-Qamah dan juga Al-Aswad ini namanya juga termasuk dalam senarai di antara para tabi'in yang terhebat, ternama dan juga yang masyhur. Al-Qamah dan juga siapa tadi? Al-Aswad. Walaupun nama Al-Aswad, Aswad tu maksudnya hitam, tetapi kedua-dua tabi'in ini, kalau ada masa nanti kita cerita tentang biografi mereka, Al-Qamah dan juga Al-Aswad. Selalu yang kita dengar cerita tentang Al-Qamah ni, iaitu sahabat Nabi yang Nabi datang, kemudian apa dia buat? Nabi kata kumpulkanlah kayu api supaya kita bakar Al-Qamah ni. Maka ibu dia dengar, ibu dia pun datang, tolonglah jangan bakar anak saya maafkan dia. Kita selalu dengar cerita ini, tetapi para ulama hadis mereka menolak cerita ini kerana riwayatnya tidak sahih. Jadi berjaga-jaga. Kadang-kadang selalu orang masukkan dalam khutbah, sebenarnya nak ceritakan tentang anak derhaka, mungkin kita kena cari cerita-cerita yang lebih sahih. Tetapi kalau tak ceritakan yang anak derhaka, boleh juga ceritakan anak yang taat. Seorang anak yang taat kepada ibu dia. Bagaimana seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni juga seorang tabi'in yang Nabi perintahkan kepada Umar, nanti kau carilah seorang lelaki yang namanya Uwais Al-Qarni, kerana doanya doanya dimustajabkan oleh Allah. Doanya tidak ada hijab. Uwais Al-Qarni antaranya ialah dia taat kepada ibu dia, yang berwasiat kepada dia, sebelum aku mati kau bawa aku pergi haji, dia kata. Itu naik haji, sedangkan waktu itu ibu dia dah tak boleh berjalan. Jadi Uwais Al-Qarni kerjanya hari-hari dia berlatih angkat kambing, bawa naik bukit, naik turun. Orang pun pelik, apa hal ni? Orang bawa kambing, dia junjung kambing. Rupanya dia berlatih supaya nak pergi haji nanti dia boleh bawa ibunya, mengangkat dengan berat yang sama macam kambing. Jadi alam bisa tegal biasa. Jadi akhirnya dia berjaya menunaikan hasrat ibunya untuk menunaikan haji. Uwais Al-Qarni. Seorang lelaki dia pernah bertawaf di sekeliling Kaabah. Lalu dia datang di hadapan sahabat yang nama Abdullah bin Umar. Dia kata, terbalas tak jasa aku tadi bawa ibu aku gendong tawaf sekeliling Kaabah? Kata Abdullah bin Umar, masih belum terbalas walaupun setitik susu ibumu. Ini cerita ni bagus jadi motivasi kat budak-budak sekolah. Lalu saya sebut kat budak-budak yang malam-malam ni, saya kata, kamu bayangkan sekarang hidup kamu dah 15 tahun, satu hari ibu kamu belajarkan untuk kamu RM10. 10
1 tahun 365 hari. Tak nak kalau 15 tahun lagi. Oh, dia kata tak terkira Ustaz. Jadi kalau kamu malas-malas belajar, apa perasaan ibu kamu? Kamu jadi anak derhaka yang malas-malas belajar. Sebab apa? Sebab apa dia jadi malas? Sebab dia ada halangan minda. Boleh ke aku dapat 9 ni? Dia ada soalan-soalan negatif. Boleh ke aku orang kampung di Keluang ni dapat 9 ni? Boleh ke bapa aku ni hanya pension? Dia soalan-soalan negatif yang datang dalam kepala, dia jadi halangan minda, lalu dia tak boleh menuju ke depan, jadi orang yang berjaya. Maka kata Ibnu Mas'ud bahawa hal itu dilakukan oleh Ibnu Mas'ud kerana sempit tempat solatnya. Tempat itu sempit, kerana itu Abdullah bin Mas'ud dia solat, dia letak Alqamah itu sebelah kanan dan Al-Aswad sebelah kiri. Kalau tempat itu luas, pasti kedua-duanya disuruh berdiri di belakang. Tapi kerana tempat itu sempit, maka mereka sembahyang berjemaah dalam keadaan seorang kanan dan seorang kiri. Tetapi ulama-ulama di bahagian Kufah ini yang memahami zahir hadis itu yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka kata orang yang salat berjemaah berdua, makmum itu hendaklah berdiri berada di kanan dan kiri imam, bukannya di belakang. Jadi Ibnu Hajar disebut tentang jawapan yang diberikan oleh Ibnu Sirin. Sedangkan ibuku Ummu Sulaim belakang kami. Hadis ini kata Ibnu Hajar menunjukkan bahawa seorang wanita tidak boleh berada dalam satu saf bersama kaum lelaki. Orang perempuan dia tak boleh satu saf dengan lelaki-lelaki. Tak boleh. Kalau sembahyang sini di sebelah, sebenarnya bukan tak boleh. Kita baca lagi apa kata Ibnu Hajar. Alasannya dikhawatirkan akan muncul fitnah kerana perilaku tersebut. Sekiranya wanita itu menyelisih hal ini, masuk ke dalam saf laki-laki, maka solatnya tetap sah menurut jumhur ulama. Kalau dia sebaris dengan laki-laki walaupun dipisahkan dengan tirai, kata jumhur ulama solatnya sah, tetapi hukumnya makruh. Adapun menurut ulama-ulama mazhab Hanafi, solat kaum laki-laki yang batal. Orang perempuan ambil tempat laki-laki, orang laki-laki pula yang batal solat. Jadi para ulama ditolak pendapat mazhab Hanafi ini kerana alasannya tidak betul. Sedangkan solat wanita itu tidak batal. Kata Ibnu Hajar, pendapat ulama-ulama Hanafiah ini sangat aneh. Dia kata, sangat aneh. Bahkan alasannya terkesan dipaksakan. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata dahulu, hadis ni ada dalam riwayat Abdul Razak dan At-Tabarani. Dia kata dahulu lelaki dan wanita Bani Israel solat bersama-sama zaman dulu. Sebelum syariat Nabi Muhammad, Bani Israel kalau mereka solat, laki-laki dan wanita disembahyang dalam saf yang sama. Lalu kata Ibnu Mas'ud, ada seorang wanita yang memiliki kekasih lelaki. Lalu waktu dia solat, dia mengenakan sepatu yang tinggi supaya terlihat oleh kekasih dia. Dia sembahyang sama, tapi dia sembahyang sepatu tinggi, jadi dia dah bercampur lelaki perempuan. Jadi bila dia pakai sepatu tinggi, power dia nampak, tu makhluk aku. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sampai sembahyang aku macam ni. Orang Bani Israel, ya Allah, Allah bongkar. Bani Israel ni Allah bongkar. Baru ni dalam surat khabar pun kita baca seorang Mak Saleh yang jadi orang Israel pernah, dia kata jangan apa buat perjanjian pun dengan Israel ni. Mereka tak akan ikut apa yang perjanjian yang ditermeterai itu, dia tak akan ikut. Memang betul Quran dalam sebut dah. Al-Quran dalam sebut dah. Apabila ada seorang genius, seorang lelaki Perancis, dia bercakap pada kerajaan Perancis, dia kata dia nak buat satu kajian kepada Fir'aun, jasad mumia Fir'aun. Dia kata dia nak buat kajian. Maka dia pun diterbangkan pergi ke Mesir. Kemudian bila dia dapat mumia tu, maka mumia ni pun dibawa ke Perancis untuk dibedah siasat. Dia pasal dia pakar yang boleh menentukan kematian Fir'aun tu. Fir'aun ni gelaran, nama sebenar Ramses II. Fir'aun yang mati di zaman Nabi Musa itu namanya Ramses II. Dalam Quran dah cerita dah tentang Fir'aun
Ramses II. Jadi dia ambil masa 3 bulan, dia kaji. Dia bedah tengok dia. Kemudian dia kata, Firaun ini dia mati kerana lemas. Lepas dia tengok mumia tu, dia kata, ini mati kerana lemas. Lalu seorang kawan dia yang berbangsa Arab, dia kata, orang Islam dah lama dah tahu sebelum kau. Aku buat kajian, baca sana, baca sini, ambil test tu, test sana, test pen semua ambil. Test cocok telinga, cocok hidung semua. 3-4 bulan, tiba-tiba kau kata orang Islam dah lama tahu dah. Dia kata, kalau kau tak percaya, mari kita tengok dalam Quran mereka. Dia membuka dan menceritakan tentang Firaun yang mengejar Nabi Musa AS. Kemudian Allah katupkan Laut Merah, dia mati. Kemudian dia ditimbulkan oleh Allah supaya menjadi pengajaran kepada manusia yang hidup dan melihat kepada kekuasaan Allah bahawa Firaun ini dia hanya manusia biasa dan tidak kekal. Lalu mayatnya diangkat dan diawetkan sehinggalah sampai ke zaman moden ini dan dibuat kajian. Memang dia mati lemas lah setelah naik laut. Allah tak tenggelamkan dia. Allah timbulkan semula untuk jadi. Dalam Quran ada Allah sebut. Lalu dia tengok, ya Allah, benar dia kata Quran telah cerita. Orang Islam dah lama tahu dah. Dia pun terus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Terus masuk Islam. Ini kebenaran Al-Quran yang telah dikupas. Jadi sama cerita tentang Bani Israel ni. Sebenarnya Allah banyak kupas mengenai tentang kebobrokan. Berapa teruknya orang Bani Israel ni yang Nabi sebut. Nabi baca pada tiap-tiap malam surah Bani Israel, iaitu surah Isra, surah Al-Isra, juzuk yang ke-15 sebelum surah Al-Kahfi itu surah Al-Isra. Ayat pertama cerita pasal Isra Mi'raj. Ayat kedua sampai akhir cerita Nabi Musa dan cerita tentang Bani Israel. Di awal surah Al-Baqarah pun ada. Kita baca tentang pengikut-pengikut Nabi Musa AS, Bani Israel, yang mereka ini bila diperintahkan untuk menyembelih lembu, dia pun tanya, nak lembu hak mana? Dia kata, nak kecil ke besar, nak kuning ke coklat ke, macam-macam dia tanya. Nak bapak lembu ke, nak anak lembu ke, nak mak ke, nak janda ke, macam-macam dia tanya pada Nabi Musa. Sebenarnya soalan yang ditanya itu bertujuan tidak mahu menyembelih, bukan nak buat ibadat. Sedangkan Allah perintahkan dengan mudah, sembelih je seekor lembu. Jangan ada nak kulit ke, nak ada 2 tanduk ke, 1 tanduk. Banyak nak tahannya pula, macam-macam pertanyaan. Tapi akhirnya tak buat. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, lalu ada seorang wanita yang memiliki kasih lelaki, dia mengenakan sepatu yang tinggi supaya dilihat oleh kekasihnya. Maka Allah pun mendatangkan haid ke atas mereka. Kata Ibn Mas'ud, tempatkanlah mereka di tempat yang paling belakang sebagaimana Allah telah menempatkan mereka itu. Jadi bila campur laki-laki dan perempuan, dia jadi fitnah. Kadang-kadang bukan masalah boleh lihat, dapat bau pun jadilah. Oh, wangi, dia tahu dah mak dia punya bau minyak wangi. Sampai macam tu sekali. Dahsyatnya. Lalu hal yang telah kita sebutkan tadi dalam mazhab Hanafi, dia kata solat orang laki-laki yang batal, tetapi solat wanita itu tidak batal. Menurut jumhur, solat kedua-duanya laki-laki dan perempuan itu juga adalah sah. Solat perempuan juga sah, tetapi kalau dia melebihi sah laki-laki, maka solatnya batal. Tak boleh melebihi solat laki-laki. Kalau dia sama, hukumnya makruh, tetapi menurut jumhur ulama, solatnya tetap sah. Tak ada masalah. Tapi yang afdal, perempuan ke belakang, jangan sama-sama sah dengan laki-laki. Banyak hari ini kalau kita tengok masjid, orang buat dia nak ikut reka bentuk ni, tapi dari segi pengisiannya dia tak berapa ikut sunnah. Kadang-kadang dia kata orang perempuan bawah langsung tak nampak, pakai skrin TV je. Kadang-kadang dekat atas. Lepas ni kita ada tajuk, iaitu kalau imam berada di tempat tinggi. Yang kedua, kalau makmum berada di tempat tinggi. Makmum lebih tinggi daripada imam. Satu ni imam lebih tinggi daripada makmum. Macam ni lah, imam tinggi kan. Ni tinggi lah, ni kira tinggi lah juga. Naik sikit ni berapa sentimeter ni. Kemudian yang kelima, iaitu solat seorang wanita bersama dengan kaum wanita.
Walaupun orang lelaki-lelaki dia tak. Tapi nak nanti mengajar anak-anak dan cucu-cucu bagaimana kalau mereka berjalan rombongan bersama dengan kawan-kawan wanita, macam mana solat yang mereka nak buat. Jika seorang wanita mengimami solat jemaah kaum wanita, maka hendaklah dia berdiri di tengah-tengah mereka. Kalau ada 5 orang, hendaklah dia di tengah-tengah, di tengah-tengah mereka. Berdiri di tengah-tengah, bukan terkedepan sedikit, tak ada, sama berdiri tengah-tengah. Dia hendaklah berada di tengah-tengah. Dia tidak maju ke depan. Diriwayatkan daripada Rabatah Al-Hanafiyah bahawa Aisyah radhiyallahu anha mengimami mereka solat fardu dan dia berdiri di tengah-tengah mereka. Satu hadis lagi diriwayatkan daripada Hajirah dari Ummu Salamah bahawa dia mengimami mereka dan dia berdiri di tengah-tengah mereka. Tapi kalau ada seorang perempuan, dia semayang tapi dia ke depan tu. Dia ke depan. Dia ke depan sikit nak menunjukkan dia imam. Adakah semayang dia sah ataupun tidak? Hukumnya tetap juga sah, tetapi tidak afdal. Yang afdalnya seperti mana 2 hadis tadi yang telah disebutkan, iaitu Aisyah dan isteri Nabi yang seorang lagi, iaitu Ummu Salamah. Apabila dia mengimami jemaah wanita, maka dia berdiri di tengah-tengah antara mereka. Yang membezakan apa dia? Pergerakan dia dululah. Allahu Akbar. Barulah yang lain apa? Jangan pergerakan sama juga. Allahu Akbar. Cuma di tengah-tengah je. Yang tu tak imam juga. Imam ini dia diikuti. Jadi dia yang mengangkat takbir dulu, kemudian baru jemaah lain angkat, kemudian dia rokok dulu, barulah yang lain rokok. Jangan sama-sama rokok. Itu tidak dinamakan sebagai imam. Jadi rugilah kalau wanita juga apabila mereka ada dalam kelompok mereka, kata semalam nak semayang tak kerti, semayang masing-masing je, maka tak dapatlah pahala jemaah. Yang afdalnya dia buat jemaah, kemudian lantik orang yang tengah-tengah itu sebagai imam. Jadi kalau orang yang dilantik sebagai imam, syarat dia macam siapa laki-laki tadi, iaitu dia paling banyak hafal Quran, dia pandai baca Quran, ilmu fiqahnya lebih bagus, kriteria dia lebih baguslah daripada yang lain-lain itu. Kadang-kadang orang perempuan pun macam lelaki-lelaki juga lah, tolak dia tolak dia. Masing-masing tidak meyakini, bolehkah aku jadi imam? Jadi ada halangan apa kita sebut? Halangan minda. Jangan begitu. Boleh. Dah belajar dah baca Fatihah macam mana. Jadi bila jadi imam bersama dengan wanita, bila dia baca surah tu, dia baca juga. Kuat, tapi janganlah kuat macam orang lelaki-lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Malah, orang lelaki sebelah kata, siapa pula orang sebelah? Lelaki jantan ke perempuan ni kat sebelah. Baca kuat-kuat kan. Kok sekadar didengar oleh yang berdekatan. Yang terakhir iaitu yang ke-6, di manakah anak-anak berdiri di dalam shaf. Di dalam shaf. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menempatkan laki-laki dewasa di depan, kanak-kanak, sementara kanak-kanak di belakang mereka dan kaum wanita di belakang kanak-kanak. Nabi, orang dewasa laki-laki, kanak-kanak lelaki dan kemudian perempuan. Tetapi hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ahmad adalah hadis yang lemah. Para ulama hadis mereka kata hadis ini dhaif dan tidak sahih. Manakala Syekh Albani rahimahullah dia berkata, ada pun meletakkan anak-anak di belakang lelaki dewasa, maka aku tidak mendapatkan dalilnya, dalil yang sahih lah maksud dia, kecuali hadis ini, dan hadis tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hujah, iaitu hadis yang dhaif tadi. Menurutku, jika tidak mengapa kanak-kanak berdiri di dalam shaf laki-laki, tak mengapa, kerana sekiranya shaf tersebut masih lapang dan solatnya anak laki-laki yatim bersama Anas di belakang Rasulullah adalah hujah di dalam masalah ini, iaitu hadis yang Anas mayang tadi, Rasulullah depan, Anas dengan anak yatim. Jadi anak yatim yang disebutkan di sini iaitu anak yatim yang kematian bapa yang masih belum baligh. Itu istilah anak yatim dari sudut syarak. Kita faham anak yatim yang kematian bapa je. Umur dah 18 tahun ke, dah berjanggut ke, dah kahwin 1-2 pun anak yatim lagi. Ini anak yatim apa ni? Tuan-tuan, selalu saya ingatkan, kalau kita bernazar, bila kita nak bagi makan anak yatim, nak bagi sedekah anak yatim,
cari betul-betul anak yatim yang menepati makna syarak tadi. Jangan asal yatim kita sebat dia. Bapak dia bin Muhammad yatim pun sebat juga. Semua kita sapu. Nak lebih afdal, cari pula orang bukit piatu pula. Piatu. Dah yatim, duduk piatu pula bukit piatu. Yatim piatu. Yang itu pula dia cari. Yang ini tak betul. Jadi cari betul-betul yang makna yatim itu yang menepati syarak tadi, iaitu kanak-kanak yang kematian bapa yang belum balik. Kalau kematian ibu, itu tidak dikira anak yatim. Walaupun miskin dan sebagainya. Yang yatim tadi kematian bapa, kematian si bapa. Tak kira lah laki-laki, wanita. Barulah datang afdalnya yang disebut dalam hadis, kalau kita pegang kepada anak yatim, maka melembutkan hati. Kalau orang yang kedekun, orang yang bakhil, nak melembutkan hati dia supaya dia jadi orang yang tidak bakhil, maka hendaklah dia menyapu kepada anak yatim. Ataupun ada orang dia cari kelebihan 10 Muharram lah, sapu kepada anak yatim, dia berpegang kepada pendapat yang begitu. Cari betul-betul anak yatim. Ini yang tua bangga semua, lalu dia sapu je kepala, lembut hati dia. Sapu je, apa ulur lah juga. Ni ulur tak ada, sapu je lebih. Sapu semua kepala orang. Marah orang pula. Kalau nak sapu ulur juga. Jangan tak ulur. Ulur dulu baru sapu, ni sapu, Allah dah terlepas. Sebenarnya memang dia lepas. Jadi cari betul-betul anak yatim yang Allah sebut dalam Quran, fa'ammal yatima fala taqhar. Bila anak yatim datang meminta, janganlah kamu herdik, ataupun bercakap dengan anak yatim, jangan kamu herdik. Fala taqhar, jangan kamu herdik. Jadi kalau berikan anak yatim pun tak boleh herdik juga, tapi kurang sikit dia punya dosa daripada kita herdik yang betul-betul anak yatim. Kalau dah tengok, dah bermisai, tu dah balik, dah bermisai, dah berjanggut, walaupun dah kematian bapa, janganlah herdik juga. Ni tak ada. Yang kecil tak mahu, yang besar ni dia bagi amun betul-betul. Kau ni yatim dunia je, bukan yatim akhirat dia kata. Yatim pun ada, dia punya kelas, yatim dunia, yatim akhirat. Jadi tadi hadis tadi menunjukkan bahawa anak yatim yang sembahyang dengan Anas di belakang Nabi menunjukkan mereka itu boleh berada di dalam satu saf yang sama. Tapi kita tengok kondisi lah tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i, mereka memisahkan hal yang demikian supaya solat itu jadi solat yang sempurna. Kalau budak yang masih tak erti sembahyang, maka tak mengapa kita letak dia di belakang. Tapi kalau budak tu walaupun belum balik, tapi dia dah tahu sembahyang, memang kalau sembahyang dia diam, tak sip-sip kepala kawan dia sebelah, ataupun dia berlari sekejap di belakang, main ketut-ketut, lepas tu datang balik sembahyang. Main tarawih ni selalu macam tu. Budak-budak dia main-main, kejap lagi kan dia duduk di belakang. Kalau ada orang hantar makan, dia dah makan dulu. Kita keluar, Allah, murid dah habis. Tak ada dah, budak-budak ni sapu. Kalau budak-budak yang betul-betul dah reti sembahyang, maka masukkanlah dia ke dalam saf orang yang dewasa. Tapi jangan bagi dia duduk betul-betul belakang imam. Kau duduk sebelah atuk je. Atuk asal tak berdiri belakang imam. Atuk kurang pandai sikit kau duduk belakang imam ni. Janganlah bagi dia duduk belakang imam. Kita yang dewasa duduk, tapi bagi dia duduk di dalam saf orang dewasa. Jadi kalau orang yang jadi imam, dia kena sensitivity. Tengok betul-betul. Ada budak, tengok budak dah besar, badan gemuk, kau makan KFC ni, boleh duduk saf orang dewasa. Bawa cucu-cucu dah tahu belakang. Dia duduk sebelah atuk, sembahyang sama sekali. Salat imam atau makmum di tempat yang lebih tinggi. InsyaAllah ni kita sambung lagi lah. Ada soalan masuk isyak. Sebelum kita tangguh Jadi buat permulaan pada malam ni, nanti bagilah. Ini cerita tentang puasa tuan-tuan, bukan saya tulis, tapi ditulis oleh Dr. Mazhar, Profesor Madya, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Tuan bacalah duduk-duduk ni kan, malam Jumaat ni, ataupun sebelum masuk Ramadan ni, kita bacalah mengenai tentang Ramadan, bulan ibadat, perbezaan orang yang mengerjakan solat, tak kira apa amalan, perbezaan pada khusyuk, ikhlas,
kesusahan yang dialami ketika menunaikan ibadat yang kita sebut tadi di awal, seperti mana yang disebut oleh Izzuddin bin Abdul Salam yang wafat tahun 660 Hijrah ataupun dikenali sebagai Sultanul Ulama. Perbezaan orang yang mandi wajib, yang dikata pada musim panas dan pada musim sejuk, tak samalah kesusahan. Ini bagi kepala paip ni tak ada air paip sejuk, air paip panas. Kalau kita mandi musim hujan pun kat rumah ada paip panas, tak susah pun setiap malam mandi musim sejuk. Di Mesir begitu tuan-tuan. Tapi bercinta juga orang kata nak pergi masuk bilik air, walaupun dalam tandas tu ada dua jenis kepala paip, warna merah dengan warna biru. Warna merah dengan warna biru. Begitu juga puasa. Ini permulaan mukaddimah. Bila kita baca ni, kita dapat, mudah-mudahan dapat gambaran lah bagaimana nak menghasilkan puasa yang berkesan. Sekadar ni pada malam ini kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.